pick untuk kedua-dua pasukan. Kali ini Suhas Evoz yang akan melakukan baiting terlebih dahulu, diikuti oleh pasukan Reborn Esports. Angela, hero pertama yang dikeluarkan. Ya, Angela dengan harganya memberikan extra movement speed kepada ni dan juga extra shield kepada sesiapa yang dimasukinya badannya, Ya, macam betul. sesiapa yang dirasuki lah. Sesiapa yang dirasuki ini memberikan kelebihan, terutamanya kalau dia berjaya untuk merasuk hero-hero yang memberikan damage output yang besar. Sebagai contoh lah Hardguard digunakan ke atas siapa sih? Bruno. Ya, ke atas Bruno, ke atas Cloud, dan kita akan tengoklah betapa sukarnya hero tu untuk dibunuh. Kayak kamu ngomong dalam Indonesia enggak apa. Tapi apa yang dikatakan oleh Kotak itu sangat benar. Kerana kalau kita dapat lihat sekarang di meta double support, kalau tak ada double pun, mereka akan cuba mendapatkan satu hero support dan satu hero yang mungkin akan berfungsi selaku tank. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan Suhas sekali lagi, top band mereka adalah Digi. Tidak mahu melihat hero ini dikeluarkan kerana mereka tidak mahu berhadapan dengan kemungkinan salah satu meta yang sering orang guna, iaitu meta Digi Fit. Alright, meta Digivit. Saya pun tak suka, tapi itulah dia. Sangat-sangat annoying kata orang meta tu, disebabkan Digi tu sentiasa akan mengorbankan dirinya. Okey, dan dia akan sentiasa membuka map, tunggu ahli pasukannya untuk datang untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dengan mendapatkan membuka map dan mendapatkan kill, itulah kelebihannya meta Digi, tuan-tuan dan puan-puan. Meta Digi Fit. Dan kita tengok sekarang, kita beri fokus hero yang seterusnya yang akan dikeluarkan oleh pasukan Suhas Evoz. Awak rasa-rasa siapa hero yang akan dikeluarkan? Dan saya tahu dah hero apa yang mereka keluarkan. Mereka akan keluarkan Paku itu, damage yang sangat-sangat besar dan juga durability yang tinggi, susah untuk dibunuh dengan begitu cepatnya. Lebih-lebih lagi bila dia telah menghidupkan skill satunya. Ya, betul. Dan untuk pasukan Reborn, sekiranya mereka ingin bermain dengan lebih lama, saya percaya mereka keluarkan Cho di situ. Dan tidak akan melihat HY menggunakan hero kegemaran beliau untuk dibawa masuk. Tapi ini memberi ruang kepada mereka untuk memilih hero seperti Selena ataupun Natalia selaku hero pertama, ataupun Rafaela Johid mungkin akan diberikan keutamaan untuk dibawa masuk selaku hero pertama yang akan dipilih oleh pasukan Suhas Evoz. Masih lagi memikirkan hero apa yang sesuai untuk menjadikan hero pertama untuk pasukan mereka, manakala 3 hero untuk kedua pasukan telah pun dikunci keluar. Ya, dan itu dia Cho Respect Band seperti yang dicakapkan, dan Johet akan diambil terlebih dahulu. Johet masih lagi kuat. Johet sangat-sangat berguna, tuan-tuan dan perempuan. Johet ini masih lagi di dalam meta, dia belum tamat lagi. Saya ingatkan dah habis dah zaman Johet, tapi awak silap Moses. Silap. Awak silap. Wow. Johet ni masih lagi boleh dimainkan. Tanpa sebarang masalah. Cuma dia perlukan satu hero support yang boleh cope dengan apa yang dilontarkan, apa yang di-ejectkan. Ya, betul. Sebab Johid ni boleh katakan sangat-sangat hybrid. Boleh buat damage, boleh buat defensif, boleh pick off, boleh initiate mana-mana team war, boleh gunakan skill untuk lari, boleh gunakan skill untuk mengejar. Jadi sangat-sangat hybrid hero tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh pasukan Reborn untuk respon pemilihan hero pertama pasukan Suhas, setelah pun membawa masuk Selena bersama-sama dengan Alice. Alice satu lagi hero yang bagi saya, walaupun ini merupakan hero season 1 ataupun hero ni OG ni. OG sangat orang. OG. Bukan OG Ahmad Daud. ni apa nama ni? OG Old Guy. Old Guy. Kalau Old Guy baik awak cakap konteks. Kena bahan lagi, geng. Tak apa, kita sabar, kita simpan. Okay, Uranus diambil. Saya suka pengambilan Uranus di sini. Tapi kalau nak dilihatkan di late game, sebenarnya Alice lebih kuat daripada Uranus. Alice boleh lawan one on one, terutamanya bila dia dah ada Blood Odd. Dan bila dia dah siap items, contohlah dia dah siap Clock of Destiny, saya rasa dia boleh bagi damage yang sangat-sangat tinggi terhadap Uranus. Uranus kalau jumpa dengan Alice, saya rasa dia hanya boleh kacau-kacau je dan lari. Dia tak boleh nak continuously fighting head to head. Dia tak boleh nak lama-lama dengan Alice. Lagi lama dia dengan Alice, lagi sakit. So
actually Reborn ada good pick dengan mengambil Alice di sini. Yep, dan mereka juga mengambil Serena, satu lagi hero yang mereka tekan akan memberikan sedikit advantage sekiranya setup yang dilakukan oleh mereka bermain dengan baik. Dan Yi Xunshin selaku hero ketiga sebelum kita masuk kepada banning phase kita yang terakhir dibawa masuk oleh pasukan Reborn Esports. Bagi pendapat awak Cortex, YSS, bukan nama sebenar ataupun nama sebenarnya Yi Xunshin dibawa masuk, adakah ini satu pilihan yang baik? Yi Xunshin di sini walaupun telah di nerf lama dahulu, satu ketika dulu dia merupakan salah satu hero yang agak hebat. Okey, tapi impak yang terbesarnya adalah bila Mountain Shocker-nya di nerf di mana tiada lagi memperlahankan pergerakan pihak musuh, dan di situlah saya tengok macam kurang sedikit lah impact Yi Xunshin dalam meta sekarang. Dan sekarang ini pun kebanyakan kali saya tengok bila Yi Xunshin ada, orang akan ambil Cloud lawan dengan dia. Sebab Cloud lagi kuat lah di awal game dengan adanya Blazing Duet kalau nak dibandingkan dengan Yi Xunshin. Ya, Yi Xunshin ada kelebihan dia, Yi Xunshin lagi cepat farm. Tapi di early game kalau berlakunya team fight, bila Cloud dah siap dah siap Demon Hunter Sword, Yi Xunshin tu akan ada masalah. Tapi itu bukanlah penamat segala-galanya. Dan kita tengok tu, hero respect. Respect band terhadap ya. Kita tengok hero yang nama naga tu, Black Dragon pula Yuzong dikeluarkan. Yuzong bang. Ya. Veil dikeluarkan. Yes, satu respect band sebenarnya. Dua respect band terhadap pasukan Suhas EVOS, utamanya AG yang boleh dikatakan, sebab kan tadi kita lihat statistik hero yang paling banyak digunakan oleh pasukan Suhas EVOS antaranya lah Veil telah pun dikeluarkan. Walaupun di banning phase yang kedua, tapi masih lagi boleh dikatakan satu banning yang cukup baik. Manakala pasukan Suhas masih lagi belum ada hero untuk support. Dan kita akan fokus hero terakhir yang akan dikeluarkan oleh pasukan Suhas EVOS selepas pasukan Reborn telah mengeluarkan 5 orang hero dan Rafaela. Ya, terakhir Rafaela dikeluarkan daripada permainan. Agak menarik sebab kali ini kita tak nampak dah meta Angela, meta Rafaela, meta Digi. So hero heal ni tak dibawa masuk, tapi mereka perlu ingat ada lagi satu hero heal yang sangat-sangat dahsyat, iaitu Estes. Sebab Estes ada dua skill yang boleh bagi healing. Ya. Skill pertama, tapi boleh fokus pada satu dengan dia punya ultimate. Apa nama ultimate dia konteks kalau awak ingat? Boleh beri kepada the whole team kalau berada dalam berdekatan. Itu sebenarnya boleh berikan satu advantage yang sangat-sangat besar sekiranya mereka ingin membawa masuk Estes di dalam perlawanan. Benar. Saya setuju. Lagipun Estes kurang dari segi sisi, tapi still berbaloi sebab dia pun telah di buff. So tak rugi kalau nak bawa masuk Estes. Dan saya ada je tengok perlawanan tak silap saya MPL Indonesia ke Philippines. Ada membawa masuk Estes sebab dia nak lawan dengan Rafaela. Wow. Ya, itu, tetapi itu yang berlaku di luar negara. Kalau kita fokus ke negara kita sekarang ni, terutamanya perlawanan di antara pasukan Suhas EVOS menentang pasukan Reborn Esports. Nampaknya Harith dibawa masuk dan diikuti dengan hero terakhir pasukan Suhas EVOS. Wow, Eudora. Saya tak jangkakan perkara ini berlaku. Konteks terus terang. Ini di luar jangkaan awak, di luar kotak penalti awak. Yes, sebab saya bermain dekat kawasan sepakan penjuru. Tapi Eudora ni sebenarnya dari minggu pertama dia merupakan hero yang hot pick sebenarnya. Ya, betul. Setuju. Awak dah lupa. So ini sebenarnya we should be expected lah sebab Eudora masih lagi kuat, tak ada apa-apa perubahan yang besar. Ball lightning dia masih lagi berkuasa. And also ini adalah kombinasi yang cantik lah antara Johead dan juga Eudora. Dan juga Harith sebenarnya kita tahu. Ejector daripada Johead lambung kat Eudora stun dia guna ball lightning. Lepas tu dia bagi fog lightning, Thunder Wrath. Awak rasa boleh hidup? Awak rasa boleh hidup itu Kagura? Yi Xunshin. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat untuk pasukan Reborn Esports pula, adanya 3 hero wanita ni, atau boleh saya katakan Kagura, Selena dan juga Alice. Kalau kita lihat, kalau kita boleh bayangkan setup untuk pasukan Reborn, sebenarnya dia boleh memberikan satu kekacauan yang besar kepada pasukan EVOS.
persoalan dia sekarang, adakah pasukan Reborn Esports mampu untuk melakukan setup yang terbaik ataupun pasukan Suhas berjaya nak avoid setup yang dilakukan oleh pasukan Reborn? Ya, itulah persoalannya. Kita kena tengok dan lihat pertarungan antara Suhas EVOS dan juga Reborn. Lawanan yang saya nanti-nantikan sebenarnya, nak tengok pasukan manakah yang lebih berkuasa tinggi. Tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan, kita akan masuk game yang pertama antara Suhas EVOS dan juga Reborn. Yep, dengan adanya Yushin dekat kawasan mereka, Crystal Maker berbentuk sangat-sangat cantik. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, Suhas EVOS yang akan bergerak daripada arah biru akan berhadapan dengan pasukan Reborn Esports yang akan main di bahagian merah. Seperti biasa, seawal-awal minit yang pertama ni kita akan lihat ada cubaan untuk melakukan pencurian orange buff yang telah pun dimulakan oleh DS, tetapi DS cuba untuk absorb sebanyak mana damage yang boleh. Itu kecurian yang gagal sebenarnya. Ya, Satu betul. rotasi yang bagus daripada DS, tapi diorang dah tahu dah cara permainan DS macam mana. DS akan pergi bergerak, so Valence akan bantu Ryzen untuk mendapatkan minion tu dengan secepat yang mungkin lah. Dia meletakkan Abyssal Trap dengan banyaknya, dengan itu dapat mengurangkan orange buff punya nyawa dengan begitu tinggi, dan dengan pantas lah Yi Sun Shin ataupun Ryzen diberikan buff orange tersebut. Nampak tu belum lagi settle, box tak habis lagi ambil buff. Awak tengok Ryzen dah habis ambil buff. Ya, dan ini boleh katakan memberikan satu kelebihan untuk pasukan Reborn. Tapi kita lihat sekarang di bahagian atas, Min cuba untuk kumpul sebanyak mana stack yang boleh. Manakala beliau menggunakan Alice di bahagian atas, berhadapan dengan HY yang menggunakan Haris. Jadi dua match berhadapan antara satu sama lain sekarang ni. Ya, di bahagian bawah ni kita tengok Isha lawan dengan EV. Dua-dua ni ada bersamaan dekat sini. Dua-dua nama start dengan huruf E. Ryzen akan mencuri segala jungle yang ada daripada Suhas EVOS buat masa ini, dan perbezaan gol dapat kita lihat 4738, 47, tak ada bezanya. Lepas tu ada kunci masa terhad. Siapa yang tengah main Mobile Legend Adventure, bolehlah ambil kod ni. Ya, tetapi sekarang ni kalau kita dapat lihat, serangan terhadap Turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Reborn. Dia cantik sekali ejector, dan itu dia first blood berjaya diambil di sini oleh Box. Dan kita tengok 1-1 di mana Valence dan DS dikorbankan. EV terus mengejar Isha. Adakah dia mampu untuk mengorbankan Isha? Nampak gayanya tidak ada flicker untuk Isha melarikan diri dengan begitu pantasnya. Tetapi Turtle ni macam mana ni? Ya, itu dia, Turtle dengan mudahnya diambil oleh Box. Ya, sementara kita memfokuskan satu pertempuran di bahagian Turtle, di bahagian bawah kita dapat lihat bagaimana HY berjaya untuk menjatuhkan Min untuk dapatkan kill kedua pasukan Suhas EVOS. Dan sekarang ni mereka pula yang cuba untuk mengambil hampir ke semua masa-masa pihak pasukan Reborn yang bermula dengan boleh katakan agak ganas sebenarnya sekarang ni, cuba untuk mencari rentak mereka kembali. Ya. Okey, sekarang ni perbezaan gol ada lebih sedikit lah untuk pasukan Suhas. 8,000 berbalas 7,400. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini dia first blood bounty. Yang tengah tengok tu boleh redeem kod. Ni ambil kod ni, screenshot apa benda. Screenshot cepat-cepat. Itu yang paling cepat lah. Saya boleh kasih tahu dekat anda semua. Screenshot. Lepas tu pergi dekat redemption code dia. Tukar ke website yang tertera di bawah, m.mobilelegends.com, English code exchange. Dan dengan pantasnya, saya tak sempat nak habis baca benda tu. Kita tengok DS mati. Itu yang dikatakan apabila penggunaan Min yang menggunakan Alice, Blood Order yang sangat-sangat memberikan satu impact yang besar terhadap DS, terutamanya Box sekarang ni. Blazing Duet ataupun Blazing Duel bak kata Adin. Tapi itu sahajalah damage yang dia mampu untuk keluarkan, sebab dia masih lagi perlukan item. Dia pergi, dia tak takut. Chrono Dash, perlu lagi satu hit. Min terselamat dekat sini. Hampir sebenarnya berjaya untuk mendapatkan kill ketiga pasukan Suhas EVOS, tetapi apabila Min berjaya untuk menjauhkan diri daripada kawasan Zaman Force tersebut, walaupun menggunakan Chrono Dash, agak sukar sebenarnya HY untuk mendapatkan kill, walaupun hanya satu lagi jentikan mampu untuk membunuh Min daripada perlawanan ini. Ya, macam awak nak menjentik nyamuk sebentar tadi. Dan HY Zaman Force telah pun dibuka. Itu dia Flowing Blood Orb dibuka, tapi HY pantas dicabut terus. Dia tak nak tunggu lama-lama dekat situ. Dan kita tengok sekarang pergerakan dia terkena Abyssal Arrow.
Balance akan mencakap beliau, tetapi DS tetap selamat. Sebab apa? Sebab dia tank. Dia tak perlu mati. Dia tak patut mati macam tu saja. Dan dengan itu pantasnya pasukan Suhas di regroup satu tempat. Oh, Semi Umbrella Open tapi sayangnya tidak mengenai sasaran. Suhas Evos pantas bergerak melarikan diri. Isha telah pun tiba di sini. Min cantik menggunakan Flowing Blood tepat kepada pihak musuh dan Reborn Esports akan mendapatkan turtle ini. Ya, satu zoning yang cukup baik. Bagaimana mereka berjaya untuk mengumpulkan kesemua pemain-pemain pasukan Reborn untuk memastikan turtle kedua ini bakal menjadi milik mereka dan mereka berjaya melakukan perkara tersebut. Pasukan Suhas hanya mampu untuk melihat dan mereka akan melakukan farming seperti biasa selepas kegagalan untuk mendapatkan turtle kedua dan box yang sekarang ini sudah pun level 8 berbanding dengan Ryzen yang juga level 8 tapi dari segi kutipan gol kedua-dua pasukan sama rata sekarang ni konteks. Ya, itu dia perlawanan yang cantik dan AJ terpaksa dikorbankan di situ. Valens telah pun mati dan itu dia box Blazing Duet kena kat atas B tapi nyawa tak tolak pun. Sama apa daripada SY cuba untuk mencari Man, masih lagi mengejar Man tetapi Min, wow, bagus permainannya. Kita dapat lihat berjaya mendapatkan kill dekat sini. Oh, Min terperangkap di bawah turret dan akhirnya double kill diberikan kepada Ryzen. Masih lagi belum tamat tuan-tuan dan perempuan. Nampak tu EV cuba melakukan pertahanan tanpa sebarang masalah. Mereka berjaya menahan turret di bahagian tengah ini daripada dijatuhkan. Dan kita lihat bagaimana Egypt berjaya untuk menjatuhkan Valence sebentar tadi menggunakan Thunder Wrap, satu ultimate yang cukup baik yang ditunjukkan oleh pasukan Suhas Evos. Tetapi pujian harus diberikan kepada Ryzen tahu bila nak melakukan serangan dan beliau sekarang ni dengan KD 402 konteks sekarang ni tiada kematian tetapi dengan berjaya mendapatkan 4 kill, satu momentum yang cukup baik untuk pemain ini. Ya, benar. Dan kita tengok sekarang ini perbezaan gol ada lebih sedikit untuk pasukan Reborn di bahagian bawah. Okey, dikejarnya Isha, dilontarnya Isha, dikaranya Isha terus hilang di land of down ini. Dan kita tengok sekarang ini box berada di bahagian bawah dan saya rasa pasukan Suhas akan mengambil turret ini. Yap, dan mereka juga telah berada di kawasan yang telah pun wujudnya turtle yang ketiga bakal menjadi turtle yang terakhir kalau mereka berjaya untuk menunggu kepada Lord. Tapi kita lihat di bahagian atas Min berjaya untuk mendapatkan turret pertama untuk pasukan Reborn dan sekarang ni Min telah pun dikenakan ejector. Oh, HY Zaman Force pergi ke Min. Satu lagi Chrono Dash cukup kot untuk menghilangkan Min. Tapi Min Flowing Blood yang bagus berjaya menyelamatkan diri dan kita tengok HY yang mati di sini. Ya, sebenarnya walaupun kita nampak lihat bagaimana serangan ataupun satu cubaan yang dilakukan oleh pasukan Suhas Evos sebentar tadi cuba untuk mendapatkan Min, tetapi Min dengan sangat-sangat pantasnya berjaya untuk menyelamatkan diri dan kedatangan Valence berjaya untuk menjatuhkan Shuai untuk mendapatkan kill ke-7 untuk pasukan Reborn Esports. 21,000 sekarang ini untuk kedua-dua pasukan. Kita hampir masuki minit yang ke-8 konteks. Sangat-sangat stable walaupun kedua-dua pasukan boleh katakan bermain dalam keadaan agresif yang sangat sama. Ya, itu dia payung Umbrella Semi Umbrella Open digunakan berjaya menghabiskan minion dengan begitu pantasnya. Man sempat lagi menggunakan emote yang comel gitu. Dan Ryzen macam biasa dia akan continuously farm. Dah siap dah Blade of Despair. Dan tengok sini di bahagian atas. Dia seorang-seorang. EV seorang-seorang kat sini. Berjaya mengelak daripada di start. Dia masih lagi boleh melarikan diri. Raging Slash damage yang besar. Dan itu dia pengejaran yang berjaya dilakukan oleh pasukan Reborn. Dan tengok tu double kill diberikan kepada Ryzen tuan-tuan dan puan. Dan kita tengok setiap pergerakan pasukan Reborn sangat-sangat kemas sekarang ini. Yep, mereka tahu fokus utama mereka kepada siapa. Mereka berjaya menjatuhkan boxer banyak 2 kali dan Ryzen sekarang ni boleh dikatakan dalam fasa yang sangat-sangat selesa untuk melakukan farming dan cuba untuk melakukan gerakan D-Ace. Ada beberapa injector yang boleh dikatakan agak baik tetapi follow up sebenarnya yang dilakukan oleh pasukan Suhas sedikit kurang menjadi dan itu memberi ruang kepada pasukan Reborn untuk mendapatkan satu lagi tower di bahagian tengah pasukan Suhas Evos.
Shua berseorangan, dia tak perlu nak menunjukkan diri, dia boleh saja duduk diam, tetapi tak boleh nak buat apa. Tengok 26,000, 27,000 berbalas 26,000. Perbezaan gol tak begitu besar. Cloud of Destiny telah pun disiapkan oleh Valence. So ini akan memberikan dia damage yang banyak dan dia ada mana yang lebih tinggi. Dan kita tahu Selena ni penggunaan mananya agak banyak. So Cloud of Destiny merupakan item yang paling sesuai sebab dia akan bagi 500 ekstra mana kepada Selena. Dan kita tengok sekarang ini di bahagian atas EV masih lagi tak dapat nak tumbangkan turret, tapi di bahagian bawah Suhas dah berjaya tumbangkan 2 turret. Yep, tetapi pasukan Reborn 3 turret termasuklah di bahagian atas di mana hanya tinggal inhibited turret saja untuk pasukan Suhan Evos. Kalau pasukan Reborn mengekalkan momentum seperti ini, saya percaya mereka mampu untuk melakukan satu kejutan dan berjaya menewaskan pasukan Suhan Evos. Tapi apa yang harus dilakukan mereka? Mereka kena sentiasa sustain dengan prestasi ataupun corak perlawanan yang ditunjukkan oleh mereka ketika ini. Kalau mereka membuat kesilapan, pasukan Suhan Evos tanpa membuang masa akan mengambil kesempatan tersebut dan membalasnya dengan untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Ya, itu dia Mountain Shocker telah pun dibuka, kena stun dekat situ, duduk diam-diam DS, jangan banyak gerak. Itu dia Flowing Blood, tapi tak ada sesiapa dekat sana. Okey, Flowing Blood tu agak sedikit sia-sia tapi tak apa sebab cooldown Flowing Blood tu cepat. So sekarang ini 30,000 membalas 29,000. Kena lagi, makan. Itu habis Zelero DS. Okey, box datang tapi dia nak ambil stack dia. Dia nak tambahkan movement speed dia nak tambahkan attack speed dia. Dan diorang bermain dengan sabar. Diorang tunggu turn. Okey, diorang relax dulu. Okey, macam mana diorang nak start turtle ni? Itulah persoalannya. Yep, dan bukan turtle bang. Itu adalah Lord. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni untuk kedua pasukan? Ya, seperti yang dikatakan oleh konteks kedua-dua ni akan main dengan sabar. Tapi apa yang saya nampak sebenarnya mereka cuba untuk melihat di manakah kedudukan main damage dealer kedua-dua pasukan. Untuk pasukan Suhas, mereka masih lagi cuba untuk menjatuhkan Ryzen kerana 6-0-3 masih lagi belum mati. Satu-satunya pemain di dalam game kita pada kali ini yang masih lagi mempunyai telur di bahagian kematian. Ya, itu dia. Tak lagi berjaya dibunuh. Ryzen. So dengan ini bila dia tak dibunuh, dia dapat farm lagi banyak lah kalau nak dibandingkan dengan box. Tapi itu semua akan terjawab kejap lagi kalau kita tengok gol lah. Tapi kedua-duanya sengit sebab perbezaan gol pun tak begitu banyak. Dan itu dia Lord bukan turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Reborn. Tengok siapa yang dapat. Diorang reset balik. Reset balik. Sebab apa diorang reset ni? Sebab ada DA yang datang cuba untuk melakukan zoning dan Lord telah pun berubah kepada Luminous Lord, telah pun di-enhance kan. Dan harus kita ingat mana-mana yang pasukan yang berjaya untuk mendapatkan Lord yang telah pun di-enhance ni ataupun Luminous Lord akan memberikan sedikit lagi kelebihan untuk diguna pakai apabila melakukan serangan, terutamanya melakukan pushing terhadap turret. Dan kita lihat sekarang ni pasukan Suhas cuba untuk mendapatkan Lord dan kemungkinan akan berlaku Lord yang akan di-reset sekali lagi, memandangkan ada campur tangan daripada pasukan Reborn Esports. Nampaknya mereka masih lagi berhati-hati konteks. Ya, sangat-sangat berhati-hati. DS sayangnya semua berjaya melarikan diri. DS yang akan terkorban terlebih dahulu. HY cuba melakukan sesuatu, tetapi itu dia musuh berjaya mengelak dan yang menyakitkan, menakutkan Ryzen dan juga Valence melarikan diri ke belakang dan akhirnya kita tengok Ryzen tetap terkorban. Isha dikejar oleh EV, di stun di sini EV, tetapi tak ada masalah untuk mereka melakukan pertarungan. Ada tarik dekat sini, EV kena berhati-hati. HY telah pun tiba membuka zaman force, tetapi Min akan membantu dan kita tengok bantuan daripada Min tu sudah cukup untuk Reborn Esports bernafas. Ya, berarti ini memberi ruang kepada pasukan Suhas Evos untuk mendapatkan Lord pertama. Mereka terus saja berjaya untuk mendapatkan Luminous Lord seperti tadi. Dan kita lihat box yang menggunakan Claude sangat-sangat baik. Dan dari segi itemization, kalau kita cerita pasal box yang sudah berlevel 15, Ryzen juga sudah level 15. Tapi Ryzen sudah pun menyiapkan Blade of Despair bersama-sama dengan Endless Battle. Sementara box, dua item penting beliau iaitu Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff telah pun berjaya disiapkan bersama-sama dengan Antenna of Shield untuk meminimaliskan damage seperti Min, Valence dan juga Man. Tiga hero yang boleh mengeluarkan magic damage sekarang di konteks. Ya, Blood of Despair tu memang salah satu item yang sangat-sangat memeritkan. Kita akan tengok enemy akan
ada pendarahan yang tanpa henti. Ya, Dan kita betul. tengok di bahagian tengah. HY buka zaman force tapi dia kena start dekat situ untuk seketika. Tengok di bahagian depan. Siapa yang paling depan? Eevee yang di bahagian paling depan dan tarik di bahagian bawah ini akan diasah oleh Lord. Dan Lord akan mati dengan begitu pantasnya. Damage daripada Ryzen tak boleh dipandang rendah. Satu injek dengan cantik. Satu kombinasi yang bagus antara DS dan juga AJ sebentar tadi. Nampak tak combo dia? Dahsyat tak? Asyad bang, jago. Dan kita lihat sekarang Syai cuba untuk melakukan serangan tetapi tak ada minion. Zaman Force dibasirkan begitu saja tapi dibayarkan dengan kejatuhan individual turret pasukan Reborn di bahagian bawah. Dan lihatlah di bahagian atas minion seperti cuba untuk menghabiskan tugas pemain-pemain pasukan Suas EVOS untuk mendapatkan turret tersebut. Tetapi Eevee, lihatlah bagaimana beraninya pemain ini. Pemain yang bermula dengan huruf E daripada pasukan Suas EVOS cukup berani Cortex. Ya, sangat-sangat berani dan itu dia kesabaran yang ada dalam kedua-dua pasukan ini begitu tinggi. Kita dapat lihat Suhas EVOS nampak mereka agak sedikit goyah tapi sekarang ni mereka yang lebih kuat di sini sis. Dan Reborn pula yang diasah oleh Suhas. Yap, dan kita lihat sekarang bagaimana mereka berjaya untuk absorb walaupun serangan yang dilakukan oleh pasukan EVOS dibantu oleh kedatangan Lord. Eevee cuba untuk melakukan sesuatu di sini, cuba untuk membuka map, cuba untuk mencari vision kepada pemain-pemain pasukan Suhas untuk melihat di manakah kedudukan pasukan Reborn. Nampaknya mereka terpaksa bermain secara berkelompok untuk pasukan Reborn Esports kerana sekiranya dibiarkan seorang saja pemain yang bersendirian itu akan membawa padah yang cukup berbahaya kepada pasukan Reborn. Ya, cukup sudah Suhas EVOS membelazar Reborn sekarang ini tapi ada peluang untuk pasukan Reborn melakukan pertahanan. Mereka akan melakukan pertahanan dengan begitu baik. Reborn Esports salah satu pasukan yang mantap dari segi pertahanannya. Awak nak komen apa pasal Reborn terhadap pertahanannya? Bagi saya diorang ada defensif yang bagus. Diorang ada Kagura dari jarak jauh dan diorang ada Mountain Shocker yang digunakan sekarang untuk melihat pergerakan pihak musuh. Dan kita tengok sekarang Min pun ada. Min yang guna Alice ini boleh menghabiskan minion dengan begitu pantasnya dengan menggunakan Blood. Yap, dan itu boleh dikatakan antara salah satu kunci utama pasukan Reborn untuk melakukan defensif dengan baik. Tetapi kita lihatlah semakin lama tekanan yang dilakukan oleh pasukan Suhas EVOS cuba untuk menjari Min kerana sekira berjaya menjatuhkan pemain ini, tugas mereka akan semakin lama semakin senang. Namun dengan berdirinya Min dengan sangat-sangat kuat sekarang ni. Oh, Box Blazing Duet tapi sempat melarikan diri, hampir terkorban. Dan kita tengok Isha sekarang melarikan diri dan itu dia Mega Kill menjadi diambil oleh AJ. AJ sangat-sangat garang, tiada lagi combo dan itu dia satu lagi balikkan ke belakang yang menyebabkan Ryzen terkorban dengan sini. 3 balance Isha dan juga Min untuk melakukan bertahan. Tarik di bahagian tengah telah menjatuh. Min masuk membuka Blood tetapi dia yang hilang terlebih dahulu disebabkan burst yang begitu dahsyat daripada seorang AJ. Kita tengok sekarang EJ, kita tengok sekarang Isha tapi dari belakang AJ memberikan poke damage yang begitu menakutkan menggunakan poke lightning. Terus saja kristal ini akan diberikan tumbuhan. Terus saja kristal ini akan coba dijatuhkan oleh Suhas. Yang tinggal hanyalah balance. Oh, saya silap. Dia pun tetap terkorban. Dan kita tengok sekarang ini. Inilah dia kemenangan untuk game yang pertama untuk pasukan Suhas EVOS. Ya, walaupun kita dapat lihat mereka sempat untuk mendapatkan wipe up pertama pasukan Suhas EVOS di dalam